Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong subscribe, like, komen dan share. Ini adalah channel aku yang kedua, Solihin Syabuddin, dan bolehlah support. Okey, ini malam ni aku nak kongsi sikit keterdesakan Tun Dr. Mahathir dan juga Hadi Awang. Kita boleh tengok pelbagai kenyataan, sanggahan yang dikeluarkan oleh Hadi Awang dan juga Tun Dr. Mahathir. Disebabkan dua-dua orang ni depa dah sangat terdesak. Ini kita tak masuk lagi yang pasal Muhyiddin Yassin. Kita tak masuk lagi pasal Azmin Ali ke, dan juga Wan Saiful Wanjan dan lagi beberapa orang ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, Parti PAS dan Parti Bersatu. Mereka sangat-sangat terdesak. Aku ambil malam ni untuk dua orang ni saja dulu. Okey, untuk Tun Dr. Mahathir, dia sangat-sanat terdesak disebabkan di atas saman dia terhadap Anwar Ibrahim. Sebab kita tahu dan kita dengar memang dah ada beberapa orang kroni-kroni dia, orang yang Tun Mahathir pernah kayakan mereka, dah bagi nasihat kepada Tun Dr. Mahathir jangan teruskan. Sebab apa? Disebabkan Anwar Ibrahim hari ini, Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 dan juga Anwar Ibrahim Menteri Kewangan Malaysia. Cuba bayangkan maklumat yang maklumat kekayaan yang disakau, yang dirembat oleh pimpinan-pimpinan terdahulu, sama ada pimpinan yang jadi Perdana Menteri paling singkat ataupun yang menjadi Perdana Menteri paling lama di dalam Malaysia. Maklumat, data-data, bukti-bukti tersebut ada di hujung jari Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim hanya perlu mengelak untuk kembali semak semua dokumen-dokumen, data-data, bukti-bukti yang pemerintahan terdahulu untuk membawa bukti tersebut tunjukkan kepada mahkamah. Itu yang Tun Dr. Mahathir sangat-sangat takut. Of course lah, Tun Dr. Mahathir perlulah menunjukkan diri dia tu tak bersalah. So inilah orang kata lakonan Tun Dr. Mahathir supaya seperti inilah, macam inilah ucapan Anwar Ibrahim di dalam Kongres Parti Keadilan Rakyat. Memang kita pun tahu memang ucapan tu macam ditujukan kepada Tun Dr. Mahathir. So Tun Dr. Mahathir dia perlulah kata apa yang Anwar cakap tu tak betul, tak benar. So sebab itulah Tun Dr. Mahathir mengambil tindakan terhadap Anwar Ibrahim. Saman Anwar Ibrahim katanya 150 juta. So apa kerja Anwar Ibrahim selepas disaman oleh Tun Dr. Mahathir? Kerja Anwar Ibrahim membuktikan apa kata-kata Anwar Ibrahim itu di dalam Kongres tu adalah benar dengan mengemukakan bukti je. Perlu bawa bukti je. Walaupun satu bukti, walaupun apa-apa je bukti, Anwar Ibrahim perlu kemukakan bukti kepada mahkamah. Kita tak payah ambil banyak lah. Kita ambil lah projek KLCC pun dah cukup. Kita duk dengar projek KLCC kan. Kita duk dengar cerita-cerita pasal KLCC, pembinaan KLCC, yang anak dia dapat projek perabot di dalam KLCC. Projek KLCC tu satu dapat dekat Korea, satu lagi dapat dekat bini Tun Dr. Mahathir, dan bini dia bagi projek kat kawan tu. Sepatutnya nilai untuk pembinaan KLCC hanya berapa bilion je. Tahu-tahu kena tambah lagi berapa bilion untuk menyiapkan bangunan tu. Lepas tu yang hak ni rasuah lah orang kata kan. Lepas tu kita duk dengar cerita-cerita, kita dengar macam-macam. Sekarang ni kalau benar cerita-cerita tu, Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan hanya bawa bukti je, bawa ke mahkamah. Macam mana anak dia boleh billionaire, macam mana anak dia boleh kaya. Kerja Anwar Ibrahim hanya bawa bukti je. Jadi kita rakyat ni memang kita nak sangat kan, kita nak tahu sangat macam mana anak dia boleh kaya. Sedangkan macam Iswadi Moni cerita baru ni kan, waktu tahun 80-an Tun Dr. Mahathir dah
pertama kali dan waktu dia jadi Perdana Menteri, anak dia baru umur 21, geng. Baru umur 21. Bayangkan selama 22 tahun bapak bagi projek sampai boleh dapat projek oil and gas, minyak dan gas daripada luar negara. Boleh dapat projek bilion punya kos, boleh buat di dalam Malaysia. Sebab tu anak dia boleh jadi billionaire. Kita tengok anak Tun Dr. Mahathir, Marina Mahathir. Marina, anak dia yang perempuan kulit gelap-gelap sikit tu. Kan? Cuba bayangkan di tempat pelancongan di dalam Malaysia, Pulau Pangkor ke, Langkawi ke, Pulau Pinang ke, di Singapura pun ada, dekat Johor lah, dekat Port Dickson lah, dekat dalam KL lah, ada hotel dan resort dan chalet Marina Mahathir yang memang dia tulis nama Marina Mahathir. Bayangkan berapa puluh biji bangunan dia, bangunan hotel dia yang besar, mewah, gah, 5 star. Berapa biji? Macam mana mereka boleh start dengan bilion ringgit? Dan satu lagi untuk hak yang syarikat anak Mahathir, yang waktu tu anak dia rugi, kena bill out sehingga kan Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir arahkan Anwar Ibrahim supaya ambil duit Petronas, suruh bill out kepada Mirzan ke ataupun ke macam Muzani, bill out 1 bilion untuk bisnes anak dia, sebab anak dia tengah rugi. Kalau tak silap tahun itu 1997, sehingga kan kena bill out syarikat anak dia, kan. Sebab tu Anwar Ibrahim lawan Tun Dr. Mahathir, mana boleh, ini duit kerajaan, pasal apa pula kena pergi bagi dekat anak Mahathir, kan. Rupa-rupanya kan, lepas tu Anwar Ibrahim kena pecat apa semua. Tengok syarikat anak dia tak rugi-rugi, terus untung. Kita boleh fikir sendiri. Dan sekarang ni kita mengharapkan Anwar Ibrahim dapat kemukakan bukti, dan sekarang ni kita tunggu dan lihat. Sebab sekarang ni bila dia dah masuk mahkamah, proses untuk Anwar Ibrahim kemukakan bukti, kita tunggu. Itu yang Tun Dr. Mahathir takut sangat. Jadi untuk mengelak, untuk tak mau bagi nampak sangat Tun Dr. Mahathir ni sakau macam wang negara, dia terpaksalah keluarkan kenyataan macam-macam supaya nampak Anwar Ibrahim ni buruk. Itu yang orang kata persepsi. Perlulah keluarkan kenyataan apa-apa supaya pandangan rakyat terhadap Anwar Ibrahim ni buruk. Sedangkan kita pun fahamlah setiap kenyataan, ucapan yang dikeluarkan oleh Dr. Mahathir itu ucapan yang menggelabah. Takkanlah 2 tahun lagi umur 100. Takkanlah umur 100 masuk penjara. Gila ke apa? Kan? Jadi sekarang ni kalau Mahathir tak kena, anak-anak dia akan kena. Kita kena faham itu. Mahathir ataupun anak-anak dia akan kena, akan kantoi. Kemungkinan kalau bukti yang sah, bukti yang kukuh, akan disita semua barang-barang, harta-harta anak-anak Mahathir ataupun Mahathir punya ni. Okey, sekarang ni kita masuk yang Hadi Awang pula. Okey, Hadi Awang dia berkaitan, wallahi undipah, rasuah, sedekah, rasuah. Hadi Awang dia putang, dia buat dia punya hukum sendiri. Dia kata itu adalah derma, itu adalah sedekah. Dulu perkara perbuatan tu UMNO yang buat. UMNO yang buat perkara itu. UMNO yang melakukan perkara itu. UMNO yang mengamalkan perkara itu. Dan selepas UMNO jatuh PRU 14, UMNO dah tak ada kewangan, kan? Dah berbilion ringgit. Depa sewaktu pilihan raya yang ke-14 depa labur, tahu-tahu depa rugi dan depa kalah dan depa tak dapat jadi kerajaan, dan depa UMNO BN macam tak dapat memerintah Malaysia. So depa tak ada duit. Cuba bayangkan kalau duit anda simpan, contohlah ada 2-3 bilion 5 tahun, takkanlah langsung macam duit simpanan tu tak terusik. Of course, kalau macam 2018 ada 5 bilion contoh kan. Kalau ada 5 bilion perbelanjaan parti, bayangkan depa ada berapa ratus bahagian. Of course, depa nak kena pakai ke semua bahagian-bahagian depa, perlu bagi duit. Takkanlah duit tu langsung duk tak kurang. So UMNO depa macam depa tak ada duit seperti dulu. Jadi Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Cuba bayangkan,
Parlimen yang ke-14 daripada 2018 hinggalah 2022, negara kita berhutang sebanyak 900 bilion ringgit. Itu kerajaan yang berhutang. 200 bilion waktu Mahathir menjadi Perdana Menteri, 22 bulan tu, waktu tu negara kita dah berhutang 200 bilion lebih. Dan bila kerajaan Mahathir jatuh, naiklah Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, diteruskan oleh Ismail Sabri. Bayangkan total dalam masa 5 tahun, tak sampai 5 tahun, 900 bilion kerajaan Malaysia, kerajaan yang memerintah Malaysia membuat hutang 900 bilion. Sebab tu sewaktu Najib jatuh, hutang negara baru ada 600 bilion lebih. Cuba bayangkan dalam masa 5 tahun, hutang negara naik 1.5 trilion. Hampa bayangkan, hampir 2 kali ganda daripada asalnya. Jadi disebabkan Perikatan Nasional ni, mereka dapat sakau segala projek, boleh bagi projek direct nego. Bayangkan buat jana wibawa berapa bilion, geng. Sana vaksin punya duit, komisen lah, apalah, apa semua, segalanya waktu zaman PKP mereka buat. Bayangkan 92.5 bilion untuk projek saja. Jadi bila duit terlalu banyak, waktu dia nak hadap pilihan raya kan, duit terlalu banyak, kena beli undi. Sebab dia tahu rakyat Malaysia ni ada setengah kalah dengan duit. Sebab tu waktu pilihan raya yang tahun lepas, mereka boleh tabung duit. Kau-kau memang mereka tabung duit. Sehingga kan kita duk dengar sampai seorang dapat 600, seorang dapat 500. Ada yang kata sampai dapat seorang dapat RM1,000. Dan ramai-ramai yang main ada yang dapat 50, ada yang dapat 100. Perbayangkan ni berlaku di setiap negeri, dan hampa boleh tengok bendera mereka sangat-sangat banyak. Bendera, banner, baju sangat-sangat. Memang gila punya, geng, perbelanjaan mereka. Sehingga kan dekat Kelantan, dekat Terengganu, bagi ni sebelum nak bagi duit kena angkat sumpah wallahi undi PAS. So disebabkan viral video tu dan berlaku di Kedah, ada di beberapa tempat, dia dah jadi kes mahkamah. Ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan dan juga BNP buat laporan polis dan bawa bukti dan bawa saksi orang yang menerima duit tersebut. Dan sekarang Hadi Awang kena naik mahkamah. Dan ada lagi satu kes lagi berkaitan rasuah ni. Bila dah dekat dengan pilihan raya, barulah mereka duk bagi duit. Menteri Besar Terengganu boleh start bagi duit raya lah, duit bonus itulah, apalah. Di dalam tempoh pembubaran tu, di dalam tempoh 2 minggu, di dalam tempoh kempen. Cuba bayangkan, waktu tu mereka tabung duit kau-kau punya. Jadi disebabkan kerajaan negeri Terengganu bagi duit pun dah jadi satu isu dah. So Hadi Awang punya kes yang berlaku dekat Parlimen Marang, Hadi Awang dia dah bagi duit apa semua, dah ada bukti, dia dah jadi kes mahkamah apa semua. Hadi Awang sekarang ni dia dah minta untuk batalkan dia punya kes. Mahkamah tidak membatalkan dan malah kes diteruskan. Hadi Awang terpaksa menghadapi macam menghadap mahkamah hinggalah selesai. Dan risiko yang sangat-sangat dekat untuk Hadi Awang adalah kerusi dia dikosongkan. Hadi Awang boleh dikosongkan kerusi dia. Dan automatiklah Hadi Awang tidak lagi menjadi seorang ahli parlimen, dan dalam masa 5 tahun dia tak boleh jadi ahli parlimen. Anda kata bila macam kerusi Parlimen Marang dikosongkan, akan berlaku pilihan raya kecil. Kita tahu memang PAS mungkin akan menang lagi. Kan, kalau rakyat Parlimen Marang tak ada pengetahuan soal rasuah ni, jahat bahana perosaknya rasuah ni, PAS akan menang. Dan mungkin orang lain, Hadi Awang dia dah tak jadi ahli parlimen. Jadi disebabkan orang yang pernah rasa 30 tahun 40 tahun kuasa, tahu-tahu dia tak dapat kuasa. Of course memang dia tak boleh hidup. So dia tengah usaha untuk mempertahankan kerusi dia. Kalau boleh untuk nak jatuhkan kerajaan hari ini, jatuhkan kerajaan hari ini, dan mereka dapat jadi kerajaan. So mereka boleh hapuskan kes-kes yang kononnya kata apa,
kes yang terpilih, kan. Jadi itu yang hadiawan takut, sebab risiko dia, kerusi dia boleh hilang. Orang yang dah pernah rasa kuasa puluhan tahun, tahu-tahu tak ada kuasa, tak boleh hidup, kan. Jadi itulah yang menjadi gelabahnya hadiawan, duk keluarkan kenyataan macam-macam setiap hari, memburukkan kerajaan hari ini dan memburukkan Anwar Ibrahim untuk nak selamatkan diri. Dan samalah dengan Tun Dr. Mahathir, bila kantoi habis, bila mahkamah jatuhkan hukuman bersalah, habis. Jadi kita tunggu dan lihat, kita tengok apa yang akan berlaku untuk hadiawan dan juga Tun Dr. Mahathir. Itulah risiko untuk hadiawan. Bila dah dijatuhi hukuman kata dia bersalah, hadiawan satu Malaysia akan cop ular mak perasuah. Ulama bagi makan rakyat dengan wang rasuah. Cuba bayangkan sumber duit tu daripada mana? Sumber duit yang hadiawan tabung tu, sumber tu daripada mana? Bayangkan orang, anak-anak muda pun dia dah boleh ajak untuk menerima rasuah, dan sehingga kan untuk nak beli undi dengan duit tetapi kena bersumpah. Cuba fikir pakai akal, geng. Okey, geng? Tun Dr. Mahathir tengah menunggu Anwar Ibrahim kemukakan bukti, dan hadiawan tengah tunggu arahan daripada mahkamah. Dan sekarang ni perbicaraan memanglah hadiawan ni kita tahu dia ada duit. Dia akan bawa kes ni daripada mahkamah rendah ke mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan juga mahkamah persekutuan, last. Jadi orang ada duit, memang dia akan fight sampai last sekali. Berbeza dengan Anwar Ibrahim, benda tak ada siasat apa lagi, terus sumbat masuk di dalam penjara dulu, barulah siasat. Tak adil lah, kan? Jadi nantikan, kita tunggu dan lihat apa yang akan berlaku. Subscribe, like, komen dan share. Jangan lupa, geng. Assalamualaikum.